Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk pula kepada bahagian yang kedua. Ada 3 tempat yang perlu kita ubah suai sebelum gunakan tapak pelaporan yang saya buat ini. Bahagian pertama telah saya selesaikan pada episod yang lalu. Pada episod bahagian yang kedua ini, kita akan pergi kepada bahagian analisa kehadiran Ogos. Jadi jom kita pergi. Baik, bahagian analisa Ogos ada kat bawah ni. Untuk tapak versi 4.0 ni saya buat asing lah. Mana Ogos 1 tab, September 1 tab. Namun arahan saya bagi cikgu-cikgu hanya perlu edit pada bahagian analisa kehadiran Ogos sahaja. Jadi apa yang cikgu perlu buatkan, yang pertama masukkan senarai nama murid pada ruangan nama dengan cara type atau copy and paste. Okey, baik, jom kita buat cara yang pertama, iaitu macam mana kita nak masukkan nama dalam bahagian ni. Okey. Jadi pertama sekali cikgu pergilah pada bahagian nama murid cikgu lah. Cikgu simpan kat mana? Contohnya saya letak kat bahagian macam inilah. Okey. Tapak saya cari kat mana mana-mana lah, mana cikgu letak cikgu punya senarai nama. Okey, saya cari nama OKA, contoh OKA. Okey, ada OKA. Jadi saya nak letak budak-budak OKA saya lah, contohnya lah kan. Jadi cikgu copy je, paste dan paste. Cara copy senang. Cara copy, tunggu kejap. Okey, cara copy cikgu hanya highlight lah. Kalau dalam Word pun sama, cikgu highlight je nama murid, cikgu highlight sampai bawah, contohnya kan. Copy. Okey, copy. Dalam Word pun sama, begitu juga. Kalau senarai nama tu dalam FPDM pun sama. Okey, namun cara copy semua sama. Namun nak paste, cikgu jangan paste terus paste Ctrl V tak boleh. Nanti dia jadi macam mana? Jom kita tengok kan. Apa jadi? Dia jadi macam tu. Okey. Kita tak nak dia jadi rosak lah. Jadi macam mana nak buat? Caranya cikgu klik saja dekat kotak nombor 1 bilangan 1 ni. Klik situ satu je. Kemudian cikgu paste special. Kemudian paste values only. Jom kita tengok jadi ke tak. Jadi tak, dia paste sampai 27. Betul lah, 27 murid untuk 2K. Okey, selesai. Baik. Dia jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Baik. Jadi bila dia macam ni, alhamdulillah dah settle lah. Kemudian ada bahagian kosong ni kan. Okey, bahagian kosong ni kalau cikgu nak buang pun boleh, nak biar pun boleh lah. Tak ada masalah lah. Okay, settle nombor 1, masukkan senarai murid dengan cara type ataupun copy and paste. Kemudian cikgu edit subjek lah. Jika ada subjek yang tak perlu, biarkan sahaja ataupun kosongkan kotak subjek. Baik, jadi bahagian ni saya dah preset ataupun set awal-awal beberapa subjek yang biasanya ada, dan saya ada buat lebih lah. Ada 4 kotak ni lebih sikit untuk subjek-subjek lain. Jadi cikgu hanya perlu edit saja, double klik dan edit. Okay, contoh kita edit dekat bahagian music ni contohnya kan. Okay, contohnya lah. Music ni sebenarnya bahasa Tamil. Jadi cikgu type lah bahasa Tamil. Okay, kemudian tasawuf bahasa Cina. Contoh kan, contoh. Okey, jadi 2 ni kita dah edit. Subjek-subjek lain samalah. Samalah. Kalau cikgu ada KKQ, biar je lah kan. Tapi cikgu nak tambah bahasa Cina, bahasa Tamil. Satu lagi, mungkinlah pendidikan moral. Okey, jadi apa yang cikgu perlu buat, dah settle lah type tu. Kemudian nampak tak, ni ada hyperlink, yang ni tak ada hyperlink. Jadi apa perlu cikgu buat? Cikgu hanya perlu right click, insert link. Okey, baik, kenapa kena buat hyperlink?
Sebab yang pertama untuk mudahkan kita hyperlink ni adalah shortcut destination. Kita macam label lah, kita labelkan kalau kita tekan ni dia akan pergi PGPK contohnya. Contoh kita tekan. Okay, dia pergi mana? Dia akan pergi kepada kotak PGPK. Jadi senanglah, kita tak perlulah kita scroll kan. Ataupun tak perlu kita tengok kat sini. Sini pun mudah juga kalau cikgu nak pergi ke mana-mana lah. Kan? Jadi hyperlink ni fungsi dia untuk memudahkan kita pergi ke suatu tempat tu, dengan mudah. Okey, baik, jadi pergi directory subjek balik, pergi kehadiran, kehadiran. Okey, jadi bila cikgu edit kat sini, dia hilanglah dia punya hyperlink. Jadi apa kita perlu buat, kita baik key sikit, kita masukkan balik hyperlink, dan sebelum tu kita rename dulu. Okey, kita rename dulu. Kat mana kita edit tadi? KKQ contohnya. KKQ dah jadi pendidikan moral. Jadi kita rename lah. Kita right click, kita rename. Jadi pendidikan moral. Contoh, saya buat satu contoh je, untuk mudahkan. Jadi kita balik pada asal kepada bahagian kehadiran Ogos. Okey, pendidikan moral, kita nak biar kita bila kita klik sini dia akan pergi pada pendidikan moral. Kita buat link, insert link, right click, insert link. Kemudian kita pergi spreadsheet, select sheet in this spreadsheet. Kita pergi, saya buat sekali ni ke atas sikit lah. Okey, kita right click, kita pergi insert link, kemudian kita pilih sheet in this spreadsheet. Sheets in this spreadsheet Kita ambil pendidikan moral yang telah kita rename tadi. Mana? Okey, kat situ. Pastikan anda rename dulu lah, baru senang nak cari. Kalau tak rename, macam mana nak cari? Okey, contoh kedua, bahasa Cina. Jadi bahasa Cina, dua yang tak akhir saya dah susun dah ni, petak-petak bawah ni saya dah susun sebiji macam analisa. Jadi ni dua tak akhir kan. Jadi tadi kita edit sawa dengan music. Jadi kita rename balik dia orang, rename kepada Cina, dan yang ke seterusnya music ni kita rename balik kepada bahasa Tamil contohnya lah, bahasa Tamil. Okey, baik, balik kepada directory analisa kehadiran. Okey, bahasa Cina, bahasa Tamil, kita dah pun buat rename balik bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey, sekarang kita pergi pula ke bahagian ini. Kita buat insert link balik, insert link. Kita ulang balik langkah tadi, sheet in this spreadsheet. Kita pilih bahasa Cina, kita nak pergi bahasa Cina kan, bahasa Cina. Ni kalau rename balik baru dia keluar macam ni kena ingat tu. Ini pun sama. Kita insert link, kita sheet in this spreadsheet. Kemudian kita ambil bahasa Tamil. Selesai. Itu saja Okey, bila anda semua dah edit bahagian subjek ni, jadi tak perlulah buat apa-apa dah, itu cukup lah tu. Okey. Jadi persoalannya, kalaulah tak subjek cikgu hanya sampai sini lah kan, sampai pendidikan Islam. Jadi subjek-subjek lebih ni nak buat apa? Subjek-subjek lebih ni macam saya cadangkan, cikgu biarkan ataupun kosongkan saja, delete. Mana cikgu delete saja. Delete contohnya mana? Delete lah. Cikgu dengan tekan delete. Okey, biar aja. Okey. Biarkan sahaja, tak ada masalah Okey. Baik. Jadi itu sahaja. Kemudian kita tengok delete row jika perlu untuk lebih kemasan, dan rename tab subjek jika ada perubahan macam saya ajar tadi. Delete row maksudnya kat sini ni kalaulah ini kita tak nak kita semua tak kemas Okey, kita tekan sini, kita highlight Okey, sambil tekan shift, tekan sini, mana kita select bahagian yang kosong. Kita boleh delete kita right click, kita delete row. Contoh kita delete Okey, settle. Jadi nampak kemas lah. Nampak kemas
Okey, baik. Itu sahaja selesai untuk bahagian tutorial edit bahagian directory Ogos. Jadi kita dah edit bahagian ini. Bahagian lain pun insya-Allah akan dah settle. Contohnya bahagian September. Dah selesai. Dah ada dah. Apa yang kita edit tadi dah ada. Kita tak edit pun tadi kan bahasa Cina, bahasa Tamil, tapi bahagian September pun dah edit. Jadi edit je bahagian Ogos. Jadi insya-Allah bahagian September pun akan berubah samalah. Akan berubah sama. Okey, selesai. Itu saja. Jadi kalau macam ni sebab kita delete kan row kan. Jadi kita buanglah row tu. Kita buang macam tadi. Kita highlight ni. Kita klik bahagian nombor lah, bahagian tepi ni. Okay, kita highlight semua dan tekan je delete row. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa pada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian subjek. Baik. Assalamualaikum.